sunat ab'ad. Yang kedua, sunat hayat. Saya Ustaz Muhammad Asmawi bertemu kembali bersama anda semua, bersama anak-anak murid semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam ibadah tahun 3 di bawah tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita belajar, jom murid-murid kita tengok objektif pembelajaran. Pertama sekali, kita nak tahu pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat. Itu yang pertama yang kita murid-murid nak tahu. Yang kedua, perbezaan sunat ab'ad dengan sunat hayat. Apakah perbezaan yang murid-murid kena tahu? Okay. Yang ketiga, cara melakukan sujud sahwi. Bagaimana? Jadi semuanya kita akan belajar insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, perkara sunat dalam solat ni, ada dua, terbahagi kepada dua. Pertama, sunat ab'ad. Yang kedua, sunat hayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa itu sunat ab'ad? Mungkin anak-anak nak tahu apa itu sunat ab'ad, kan? Sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Okey, contoh membaca doa kunut. Membaca doa kunut itu adalah sunat ab'ad. Tapi kalau anak-anak tinggal, jadi disunatkan kita sujud sahwi. Okey, faham? Okey, 6 perkara sunat ab'ad. Jom kita tengok. Pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Perkataan ali itu adalah keluarga. Dan ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Ini adalah sunat ab'ad. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Contohnya, apabila kita dah baca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan di akhir sekali kita sudahi dengan berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi. Apabila kita terlupa membaca doa kunut, dan doa kunut itu merupakan sunat ab'ad, maka apa kita kena buat? Kita disunatkan sujud sahwi.
Cuba lihat gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama. Okey, kita tengok gambar yang pertama, iaitu duduk iftirash membaca tahiyat akhir. Maksudnya apabila kita selesai membaca di tahiyat akhir, maka biasanya kita bagi salam. Betul tak? Tetapi kita jangan bagi salam. Okey, kita terus sujud sekali lagi dengan membaca doa ini. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi bacaan ini kita baca di dalam sujud. Okey. Kemudian kita bangun daripada sujud. Macam biasa duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi sekali dan baca lagi doa ini sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu, sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangkit daripada sujud. Okey. Kemudian kita terus memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Kita lihat perbezaan cara duduk. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Okey, ini adalah gambar pertama, duduk iftirash. Okey, yang ni gambar yang kedua, duduk tawarruk. Okey. Macam mana kita nak tahu duduk iftirash ni? Duduk iftirash. Duduk iftirash, kalau kita lihat, okey, kita duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan kita tegakkan. Duduk atas kaki kiri dan kaki kanan kita tegakkan. Macam dalam gambar ni lah. Diperbesarkan lagi kan. Ketika mana ni? Ketika duduk antara dua sujud. Okey, lepas kita sujud, lepas tu bangun, itu dipanggil duduk antara dua sujud. Dan yang kedua, duduk macam ni, iaitu duduk membaca tahiyat awal. Kita duduk macam ni juga kalau kita duduk membaca tahiyat awal. Okey, bagaimana pula kedudukan duduk tawarruk? Duduk tawarruk. Biasanya duduk tawarruk ni kita duduk pada ketika mana membaca tahiyat akhir. Inilah duduk tawarruk. Keadaannya macam mana? Okey, diterangkan di sini macam mana cara dia. Okey, pertama sekali iaitu meletakkan punggung di atas lantai. Okey, nampak tak punggung ni diletak di atas lantai. Manakala kaki kiri dilipat dan hujungnya berada di bawah lengkungan kaki kanan. Okey, kaki kiri pula kita letak di bawah kaki kanan. Okey. Kemudian yang akhir sekali, tapak kaki kanan ditegakkan. Okey, yang ni kita tegakkan. Okey. Kemudian apa lagi? Dan jari-jarinya menghadap kiblat. Maksudnya jari ni kita lipat lah. Ni jari kan. Kita lipat ke depan menghadap kiblat. Okey. Itu bagi yang boleh lah. Kalau yang tak boleh tu tak apalah. Disunatkan kita lipat menghadap kiblat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa dia punya sunat hayat ni? Pengertian dia, amalan sunat yang dituntut. Okey, jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey. Yang ni sunat yang dituntut juga, yang kita kena buat. Okey, tetapi tidaklah perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, okey, contohnya membaca doa iftitah. Kita Allahu Akbar. Kemudian kita baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Tapi kita tak baca. Kita Allahu Akbar, terus kita baca Fatihah. Kita tinggalkan baca doa iftitah. Tidak perlu diganti. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom kita lihat sunat hayat dari segi perbuatan. Okey.
Yang pertama sekali iaitu mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua ketika rukuk. Allahu Akbar, kita rukuk. Yang ketiga i'tidal, masa i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Jadi kita angkat tangan ketika i'tidal. Yang seterusnya iaitu bangun selepas tahiyat awal. Maksudnya bangun pada rakaat yang kedua. Kita bangun tu, kita Allahu Akbar. Masuk rakaat yang ketiga. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Maksud kita berdiri kan? Kita tangan kanan kita, okey, kita letakkan di atas tangan kiri dan kita letak di tengah-tengah pusat kita ni. Kita dakap dia kan? Okey. Yang seterusnya melihat ke tempat sujud. Itu sunat hayat Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash pada rakaat yang kedua tahiyat awal dan duduk tawarruk duduk ketika tahiyat akhir. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Yang keenam, memalingkan muka ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, ketika memberi salam. Sunat hayat dari segi bacaan. Okey, pertama sekali melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Kita nak rukuk, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nak sujud, Allahu Akbar. Itu dipanggil takbir intiqalat. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Fatihah dan menyebut amin selepas Fatihah. Okey. Isti'azah ni apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sehinggalah akhirnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sambung lagi. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Lepas kita baca Fatihah, kita bacalah Qul huwallah ke, Qul a'udzu birabbil falaq ke, kan? Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Maksudnya pada sebelah malam kan, dan pagi biasanya kita akan baca kuatlah. Solat zuhur dan solat asar kita baca perlahan. Jadi sunat. Seterusnya yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Kita Allahu Akbar rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, baca 3 kali. Itu merupakan sunat. Yang ketujuh, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ketika mana? Ketika bangun daripada rukuk. Okay, yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, sehinggalah akhir ayat. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sehinggalah akhir ayat. Yang ke-10, memberi salam kedua. Okey, salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib. Tapi salam yang kedua merupakan sunat hayat. Alhamdulillah, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tujuan pengukuhan, kamu boleh ke Google, sila type gg.gg/latihan-sunat. Sebelum saya mengundur diri, sekiranya video ini bermanfaat, kongsikan pada rakan-rakan anda semua, like dan komen. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.